sekali orang ejen tanda dagangan. Lepas ini kita tanya lebih lanjut sedikit tentang fungsi sebagai seorang ejen tanda dagangan. Beliau juga berkelulusan sarjana muda undang-undang dari Universiti Islam Antarabangsa dan sarjana undang-undang Malaysia dan merupakan pengkongsi utama di Tetuan Ainul Azam & Co. Pengkhususan beliau dalam amalan perundangan termasuklah undang-undang korporat, telekomunikasi dan hak cipta. Kita juga berbesar hati kerana sebenarnya beliau juga adalah anak kepada Allahyarham sastrawan negara Datuk Dr. Ahmad Kamal Abdullah dengan nama penanya Kamala. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua panel kita pada hari ini. Jadi tanpa melengah-lengahkan masa lagi, format kita untuk sesi ini adalah kita akan memberikan ruang kepada setiap seorang pembentang untuk membentangkan informasi masing-masing, dan kita akan mulakan dengan Profesor Dr. Nazura berkenaan dengan plagiat dan undang-undang. Kita persilakan Dr. Nazura, dan pada masa yang sama jika tuan-tuan dan puan-puan ada soalan atau komen yang berkaitan, kita persilakan boleh tulis di ruangan komen, dan yang terbaik kita akan bacakan dan akan tanyakan kepada Prof. Dipersilakan Prof. Terima kasih Puan Adiba atas pengenalan yang sangat menarik ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan pembentang saya pada hari ini ya, Tuan Azim dan juga Tuan Azam ya. Alhamdulillah kita diberi rezeki ya untuk berkongsi ilmu sempena hari buku dan hak cipta sedunia. Ya, ini suatu saya rasa pengiktirafan yang sangat-sangat saya hargai lah ya. So hari ini insya-Allah saya akan berkongsi berkaitan dengan apa itu plagiat ya, bagaimana plagiat ini boleh ke tidak ke, adakah kesalahannya menurut undang-undang, dan satu kebaikan dari segi kolaborasi bertiga ini, setiap saya rasa pembentang akan membentang di orang kata dalam bahagian masing-masing lah. Macam tadi mungkin tadi Tuan Azim dia akan bincangkan lebih kepada penguatkuasaan, kalau Tuan Azam mungkin lebih kepada hak moral dan hak cipta tadi ya. Okey, boleh saya sharekan slide saya ya, tolong. Okey, ini tajuk tadi yang telah disebut oleh Puan Adiba, plagiat dan undang-undang. Seterusnya, baik, objektif ya, saya punya sesi perkongsian ini adalah untuk mengenal pasti tindakan plagiat yang membawa kepada pelanggaran undang-undang dan peraturan. Sebab biasanya ramai yang sebut bila plagiat tu ada ke tindakan undang-undang yang boleh dibuat ya. Sebab plagiat ni kita selalu sebut bila menulis plagiat ya, terutama kami dalam bidang akademik ni, bila sebut plagiat ini merupakan suatu jenayah akademik lah ya. Tetapi bila sebut jenayah-jenayah akademik, adakah tindakan yang pernah dibuat? Ini ada suatu persoalan di minda kita lah, yang mungkin hari ini insya-Allah saya cuba rungkaikan kekusutan yang selama inilah bila sebut plagiat, ada tak atau tidak tindakan di bawah undang-undang ya. Boleh teruskan kepada slide seterusnya. Baik, nah ini yang paling penting sekali ya, sebab tanpa kita dapat faham sebenarnya apa itu plagiat ya. Plagiat ini juga dikenali sebagai plagiat, plagiarism kalau dalam bahasa Inggerisnya, dan juga kalau dilihat dalam kamus-kamus ya, ada yang menyebut ciplak dan ada juga yang menyebut jiplak ya. Mungkin dalam bahasa Jawa lah kot ya, saya rasa sebabnya bahasanya ada berbunyi macam Jawa sikit di situ ya, jiplak di situ ya. Baik, boleh kita tengok kepada slide yang seterusnya. Slide saya ini agak banyak juga, dalam 25-26. Tetapi saya akan memberi penerangan yang sangat ringkas lah ya, sebab saya pun ada masa dalam 15 minit lebih kurang begitu kan. Okey, sedikit definisi plagiat. So kita nak tahulah apa yang dimaksudkan dengan plagiat ya. Kalau diambil daripada Kamus Dewan Bahasa edisi ke-4 ini, mengatakan bahawa mencedok kata-kata dan sebagainya daripada orang lain dan menggunakannya sebagai karyanya sendiri. Maknanya diambil orang lain punya. Kalau bahasa kita sekarang ni, curilah ambil orang lain punya dan kata itu kita punya. Begitu ya.
Dan kemudiannya kalau dilihat saya ni daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, bila kita selalu bincang berkaitan dengan plagiat ini tidak lari daripada aktiviti-aktiviti plagiat dalam bidang akademik itu selalu berlaku ya. Jadi saya juga mengambil makna yang diberi dalam satu dokumen penting di Universiti Kebangsaan Malaysia, iaitu Etika dan Amalan Cemerlang Akademik UKM, mengatakan perbuatan yang lebih detail lagi berbanding lebih terperinci berbanding daripada Kamus Dewan tadi, itu perbuatan pengambilan idea, tulisan, data atau rekaan yang lain dan mendakwa bahawa kesemuanya itu adalah hasil daripada usahanya sendiri. Dia termasuklah menyalin sepenuhnya ayat atau bahan daripada perbitan lain walaupun dinyatakan sumbernya. Kalau kita ambil kemudian kita kata kita punya sendiri, itu pun satu hal juga. Tapi satu lagi, kalau kita ambil orang lain punya dan kita ambil orang kata bahasa kita sebiji-sebiji. Maknanya ambil betul-betul, ambil kemudian dinyatakan sumbernya dan jadikan sebahagian daripada penulisan kita juga boleh dianggap sebagai plagiat. So, boleh saya tengok yang seterusnya, slide yang seterusnya. Okey. Oleh yang demikian bila saya dah menerangkan sedikit, ada dua pandangan daripada dua dokumen, daripada Kamus Dewan dan juga daripada Etika Kecemerlangan, kita dapati bahawa kalau dilihat pun undang-undang, saya rasa Tuan Azim dan Tuan Azam juga mungkin boleh bersetuju dengan saya, tidak ada perkataan plagiat pun di mana-mana dalam dokumen undang-undang. Jadi memang sukar kita nak menentukan apakah plagiat yang sebenarnya, sebab kalau kita lihat kalau di UKM diberi dalam buku Etika Kecemerlangan Akademik itu dinyatakan begini, ambil salin orang lain punya dan juga kalau dan mengaku bahawa itu adalah hasil penulisan dia, dan ataupun diambil sebiji-sebiji dan kemudian meletakkan juga daripada mana sumbernya, itu juga dianggap sebagai plagiat. So ini lain negara, lain institusi, lain negara, lain bidang kuasa, mereka memberi maksud yang berbeza-beza. Dan ini yang mungkin menyebabkan ramai yang melakukan plagiat kot. Sebab orang kata, alah ini okey kot. Saya dengar yang ni kata okey sebab tidak ada makluman yang jelas. Dia terdapat kekeliruan, maka ini sebenarnya menimbulkan masalah. Kalau dilihat, dia kata daripada Howard ini, when in doubt, dia kata suruh cite. Ni maaf saya ambil dalam bahasa Inggeris ni memang daripada scholar daripada bahasa Inggeris lah. Dia kata citation adalah error, but under citation is plagiarism. So semuanya tak betul. Semuanya ni tak kena, itu tak kena. Jadi macam mana sebenarnya keadaannya plagiat ni menurut undang-undang? Okey, boleh saya lihat slide yang seterusnya? Slide seterusnya. Okey. So hari ini saya nak menceritakan atau nak berkongsi kedudukan plagiat ini dalam 3 perkara. Saya tahu nanti Tuan Azam akan terangkan banyak berkaitan dengan undang-undang hak cipta. Saya hanya akan pergi secara segera di bahagian itu Tetapi kita akan melihat kes undang-undang dan peraturan dan kod etika institusi, contohnya UKM. Sebab saya kata tadi plagiat ni lain institusi, lain definisinya Jadi saya ambil contoh dari UKM Baik, seterusnya. Okey, kita lihat contoh-contohnya undang-undang hak cipta. Okey, undang-undang hak cipta yang pertama untuk mendapat perlindungan hak cipta. Seterusnya slides. Tak bergerak pula slide saya ni. Tak nampak. Okey. Jadi ini adalah 4 syarat bagi seseorang untuk mendapat perlindungan hak cipta, dan perlindungan ini akan didapati secara otomatis. Walaupun di MyIPO ada sebenarnya apa yang kita panggil sebagai voluntary notification, maknanya notifikasi secara sukarela, tetapi sebenarnya hak cipta mudah diperolehi asalkan memenuhi syarat ini. Pertama, hasil karya perlulah hasil karya dinyatakan di bawah hak cipta, sebab kadang-kadang mereka keliru mana yang bawah patent, mana yang di bawah hak cipta. Pelajar-pelajar saya bila belajar kata
Prof, kita patent buku tu Prof. Itu tak betul. Jadi kita kena kenal pasti apa sebenarnya hasil karya yang dilindungi di bawah hak cipta. Hari ini saya rasa nanti mungkin Tuan Azam akan detailkan lagi lah ya. Antaranya adalah itulah dokumen, buku ya. Kalau kita dari segi yang lain tu muzik, lagu kalau plagiat ni kebanyakannya banyak dalam bentuk hasil karya sastra, tetapi ada juga plagiat yang dalam muzik dan sebagainya. Dan hasil karya perlulah asli. Hasil karya perlulah asli dan hasil karya perlu ditetapkan dalam bentuk-bentuk tertentu. Dia tidak boleh ada dalam kepala kita saja dan kita kata telah dilindungi sebab saya sudah memikirkan ideanya itu. Itu tak boleh. Sebab di bawah Seksyen 72A di bawah Akta Hak Cipta 1987 mengatakan idea tidak dilindungi ya. Dan seseorang itu adalah layak ya, sekiranya kita merupakan orang Malaysia ya atau residen tetap, dia ada syarat-syaratnya lah, kita sudah layak untuk mendapat perlindungan. Okey, seterusnya, dan apabila kita mendapat perlindungan itu seperti saya kata tadi lah, secara otomatis kita mendapat hak eksklusif ya. Dalam hak cipta ni berbanding dengan hasil karya atau berbanding dengan perlindungan harta intelek yang lain, dia kalau dalam bahasa Inggeris dia kata dia bundle of rights, bundle of exclusive rights, maknanya pelbagai hak eksklusif ada dalamnya, termasuklah penyalinan ya, persembahan dan sebagainya. Dan berkaitan dengan plagiat, penyalinan ini ya, hak untuk melakukan penyalinan inilah yang sebenarnya memberi kesan ya ke dalam kes-kes plagiat. Okey, boleh saya teruskan kepada slide seterusnya? Okey, jadi bila kita berceritakan sama ada plagiat itu merupakan satu kesalahan di bawah hak cipta, kita nak tengok bahagian mana sebenarnya di bawah hak cipta ini yang merupakan yang plagiat ini menjadi satu kesalahan. Kita ada 4 kesalahan sebenarnya yang sangat relevan ya, adalah pelanggaran hak eksklusif. Yang saya terangkan tadi ada hak eksklusif ada 5 tadi tu. Maka pelanggaran hak eksklusif yang pertama iaitu hak untuk melakukan penyalinan. Maknanya kita bila ada hak cipta, kita salah satu daripada hak eksklusif kita adalah untuk membuat penyalinan ya. Jadi apabila orang lain membuat hak itu, maknanya menyalin hak kita tanpa izin, maka dia boleh membawa kepada pelanggaran hak cipta ya. Baik, seterusnya slide. Okey, baik. Perkecualian ni saya nak skip lah sebab ni banyak nanti isunya. Kita teruskan kepada the next seterusnya pada okey. So dari segi hak cipta ya, perbuatan mengambil hasil penulisan orang lain tanpa izin boleh dianggap sebagai plagiat yang membawa kepada pelanggaran hak cipta. Itu secara ringkasnya bagaimana hak cipta relevan terhadap perbuatan plagiat. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Itu kes. Ini juga sangat menarik ya. Kes undang-undang di Malaysia sebenarnya ada 2 kes. Saya ambil contoh satu kes saja, iaitu kes Fauziah Saleh ya. Fauziah Saleh ni dalam bahasa Inggeris itu dikata the copying or paraphrasing of other people's work or ideas into your own work without full acknowledgement. Maknanya menyalin ya, meniru, menyalin ataupun membuat frasa kata ya, menghuraikan, mengambil orang lain hasil karya orang lain dan idea orang lain ya ke dalam hasil karya kerja kita itu tanpa ada pengiktirafan penuh. Kita tak letak kat situ, katalah penulisan itu ditulis oleh seorang penulis ya, buku contohnya. Kemudian saya menulis, saya ambil idea dia, saya letak dalam saya punya salah satu mungkin paragraf dalam saya punya penulisan, tetapi saya tidak letak siapakah penulis itu ya. Maka ini adalah keputusan kes dalam kes Fauziah Latif dan Universiti Malaysia Terengganu yang berlaku pada tahun 2012. Mungkin saya boleh ceritakan sedikit apa yang berlaku. Terusnya slide. Okey, ini ada ya 2 minit. Okey, saya okey. Baik. Boleh terus ke okey, silakan. Sekejap saya laju ya. Okey, dalam kes ini maknanya telah dinyatakan bahawa telah berlakunya plagiat ya, kerana dia telah mengambil ya hak cipta hasil karya orang lain tanpa izin lah. Okey, kita teruskan kepada yang seterusnya last sekali ya, iaitu peraturan dan kod etika institusi. Seterusnya yang ini saya bagi beberapa contoh lah ya, bagaimana plagiat itu merupakan satu kesalahan dari segi peraturan di institusi, terutamanya di UKM. Ia berasaskan kepada undang-undang ataupun peraturan ya, kaedah-kaedah Universiti Kebangsaan Malaysia, tata tertib
dan Tata Tertib Pelajar 1999 dan juga Kaki Tangan UKM, Etika dan Amalan Kecemaran Akademik UKM dan juga Akta Badan Berkanun Akta 605, yang maknanya bahawa jika mereka melakukan plagiat, mereka boleh diambil tindakan di bawah peraturan ini. Seterusnya saya bagi contoh dengan laju ya Puan Adibah sebab dia lagi seminit lebih kot. Teruskan. Seterusnya, slide seterusnya. Okey, untuk pelajar contohnya ya ada beberapa perkara lah, kecilnya lah pula. Iaitu contohnya mengambil sesuatu idea penulisan data ya atau ciptaan orang lain ya dan mendakwa bahawa itu adalah ciptaan dia ya. Itu adalah maksud plagiat lah di bawah kaedah 6 ni berkaitan dengan pelajar. Ya, mereka juga menonjolkan atau ya mengambil lah segala perbuatan tanpa menyatakan sumber dan sebagainya. Ini juga sebenarnya telah merupakan pelanggaran hak cipta lah ya, merupakan plagiat ya, merupakan plagiat. Kecil sangat ni saya tak dapat nampak dari segi dalam slide ni ya. Okey, seterusnya contoh-contohnya ya. Okey, contoh-contohnya ya, kita tengok pasal plagiat pelajar ni lah meletakkan nama sebagai pengarang ya, padahal dia tidak menulis. Kemudian dia meletakkan contohnya ya menggabungkan namanya sebagai pengarang tanpa sumbangan bertulis, memaksa orang lain memasukkan nama juga dianggap ya sebagai plagiat, dan juga memetik data akademik tanpa meletakkan nama yang sewajarnya lah ya, tanpa iktirafan yang sewajarnya. Okey, seterusnya saya tengok seterusnya kesalahan plagiat belajar. Saya laju-laju ya. Kemudian menggunakan data penyelidikan tanpa memperoleh keizinan penyelidik, memperterjemahkan tulisan ya dalam apa cara bentuk sebagai penulis, dan dia menyatakan bahawa itu adalah haknya, menyalin idea atau ciptaan orang lain ya tanpa ya dan menyatakan bahawa itu adalah ideanya ya. Okey, mungkin saya boleh tengoklah yang seterusnya, slide yang seterusnya berkaitan dengan kesalahan kaki tangan UKM. Contoh ya amalan plagiat termasuklah mengambil program dan fail komputer, reka bentuk penyelidikan, ucapan, idea, data makmal atau ujian diagnostik, slide klinikal, gambar dan juga maklumat yang menjadi kepunyaan orang lain, melainkan maklumat itu sudah menjadi pengetahuan umum dan dinyatakan sumbernya. Jadi di situ ya, saya skip lah, kita pergi terus kepada slide yang akhirnya tu ya. Boleh kita tengok slide yang akhir tu, siapa yang jaga slides? Lagi-lagi ini saya skip lah sebab masa tak ada. Okey, nanti kalau ditanya. Okey, so apakah tindakan yang boleh diambil lah? Akhirnya bila tindakan diambil kalau di bawah copyright ya atau hak cipta, merupakan perbuatan pelanggaran hak cipta di bawah Akta Hak Cipta 1997. Manakala di institusi yang merupakan tindakan disiplin ya boleh diambil di bawah peraturan ataupun kaedah universiti dan Akta 605. Saya rasa itu saja Puan Adibah untuk bahagian saya ya, dan saya alu-alukanlah sebarang pertanyaan. Ya, terima kasih. Terima kasih Profesor Dr. Nazura di atas informasi yang sangat lengkap sebentar tadi. Prof. Doktor, saya dimaklumkan di kesemua institusi pendidikan tinggi menggunakan perisian Turnitin untuk memastikan pengekangan plagiat di kesemua institusi yang ada. Ya, betul. Pendapat Prof, keberkesanan perisian tersebut setakat ini dalam pengetahuan Prof? Setakat ini sangat bagus. Ya, setakat ini itulah dia mekanisme yang kita guna pakai untuk memastikan tiada plagiat berlaku lah. Setakat ini alhamdulillah lah tidak ada apa-apa aduan ataupun tidak ada apa-apa yang menimbulkan isu bahawa sistem ini ataupun Turnitin ini tidak menepati seperti kehendak yang kita perlukan. Dia okey, tak ada masalah. Baik. Jadi sebelum kita gunakan perisian Turnitin berbanding dengan sebelum ini secara tradisional, adakah ia lebih berkesan untuk mengekang plagiat di institusi pendidikan tinggi? Ya, betul. Sangat betul itu. Ya, betul. Pernyataan itu sangat tepat. Baik. Dia lebih baik. Ya, betul. Lebih baik ya. Okey, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jika anda masih mempunyai apa-apa soalan ataupun komen kepada pembentangan Profesor Doktor sebentar tadi, dipersilakan untuk kongsi bersama kita di ruangan komen. Kita akan bacakan dari masa ke semasa. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita teruskan dengan pembentangan yang kedua
oleh Encik Azim An-Nazuri, iaitu Ketua Seksyen Siasatan dan Serburuan Bahagian Penguatkuasaan KPDN HEP. Beliau akan menceritakan tentang plagiat dan penguatkuasaan lebih kepada peranan KPDN HEP. Silakan. Terima kasih Pak Diba, terima kasih pada Prof dan Pak Azam, terima kasih kepada Dewan Bahasa Pusaka atas jemputan kepada saya khusus untuk berkongsi tentang peranan KPDN HEP khususnya di bahagian penguasa dalam menjalankan tingkatan penguasaan di bawah Atas Hak Cipta 1987. Okay, boleh tolong sharekan slide saya? Boleh tolong kongsikan slide yang ada? Sebenarnya ini adalah bahagian yang sangat menarik kerana ramai orang sedar bahawa sebenarnya karya mereka diplagiat, tapi tak tahu apa yang boleh saya lakukan atau mana badan yang boleh bantu saya untuk memastikan ada penguatkuasaan hak cipta. Silakan Cik Azim. Silakan. Okay, slide seterusnya. Okay, ini sedikit tentang latar belakang KPDN HEP di mana kita ditubuhkan pada 1990 lah, dah lama, di mana matlamat penubuhan kementerian ini lebih kepada untuk menggalakkan pembangunan perniagaan dalam negeri dan juga dalam sektor khususnya perdagangan pengedaran, dan selaras dengan nama dia dalam melindungi hak-hak dan kepentingan pengguna lah di Malaysia. Next please. Okay, ini sedikit saya kongsikan tentang strategi KPDN HEP di mana pertamanya untuk meningkatkan pendapatan negara kasar, yang keduanya mewujudkan masyarakat pengguna yang berdaya upaya dan amalan perniagaan yang beretika. Jadi di sini kami ni di tengah-tengah. Kita tidak berpihak kepada peniaga semata-mata, tidak berpihak kepada pengguna semata-mata, kita berada di tengah-tengah. Kita kena balance antara peranan KPDN HEP. Dan seterusnya antara lainnya untuk memupuk ekonomi yang lebih inovatif dan menggalakkan pasaran yang kondusif untuk pengguna dan of course untuk meningkatkan kecemaran organisasi lah untuk KPDN HEP. Okay, slide seterusnya please. Okay, ini sedikit tentang peranan kita di bahagian penguatkuasa. Pertamanya adalah menangani kenaikan kos sara hidup. Kenaikan kos sara hidup bukan kos gaya hidup. Jadi di sini kita ada beberapa akta yang kita kuatkuasakan, sebagai contoh di bawah Akta Kuala Haga Anti Pencatutan 2011 dan sebagainya. Yang kedua adalah melindungi hak harta intelek, di mana seperti mana sesuai dengan tajuk kita tadi, kita ada penguatkuasaan di bawah harta intelek. Walau bagaimanapun untuk penguatkuasaan harta intelek kita ada dua akta saja, iaitu di bawah Atas Hak Cipta 1987 dan juga melindungi cap dagang di bawah Akta Cap Dagang 2019. Jadi di sini saya akan terangkan lebih kepada Akta Hak Cipta lah sedikit. Dan melindungi pengguna serta menangani penyelenggaraan barang kawalan. Ini yang sedikit teras utama penguatkuasaan di KPDN HEP. Slide seterusnya, tolong. Okey, bila saya nak sebutkan macam tadi Prof ada sebut tentang plagiat, Puan Adibah pun sebut tentang apa jiplak. Cuma untuk tujuan penguatkuasaan secara kriminal di bawah undang-undang, terma yang kita gunakan adalah sandalan langgaran dah. Kalau kita tengok tafsiran kat sini, berhubung dengan hak cipta apa-apa pengeluaran semula ataupun kalau izinkan saya kalau bahasa Inggeris dia reproduction semula, apa-apa karya yang mendapat hak layak mendapat hak cipta seperti Prof sebut tadi, ada karya seni, sastera, muzik dan sebagainya, yang pembuatannya menjadi satu pelanggaran hak cipta mengenai karya itu, dan juga dalam hal apa-apa artikel diimport Malaysia tanpa persetujuan pemunya hak cipta. So keyword dia dekat situ, pengeluaran semula, karya yang layak, kemudian menjadi satu pelanggaran hak cipta tanpa persetujuan hak cipta, pemunya hak cipta. Itu keyword dia lah. Itu, ya. Jadi kita gunakan tu sandalan langgaran. Macam Prof cakap tadi, tak jumpalah plagiat, jiplak, ciplak, tak cari memang sampai pension pun kita tak jumpa. Kataan tu. Okey, seterusnya please. Okey, sesuai dengan tajuk saya, kebetulan hari ini pun saya pakai uniform. Ini adalah kuasa-kuasa penguasaan di mana sekiranya tuan-puan ataupun ada di pihak industri yang didatangi oleh pihak kami, tak kisahlah sama ada tuan-puan sebagai pengadu hak cipta, wakil pengadu cipta ataupun didatangi untuk pemeriksaan, ini adalah sedikit kuasa-kuasa penguasaan lah di bawah hak cipta, di mana kita boleh masuk ke mana-mana premis dengan waran atau tanpa waran, kita boleh akses kepada data komputer dan sebagainya, kita boleh seal barang-barang, kita boleh menyiasat apa-apa. Dan ni yang paling best ni, antara mula-mula saya join kerajaan tu, kita ada kuasa menangkap,
Right. Dan juga untuk pelbagai kuasa-kuasa lain lah, kita boleh menyita barang, ada perampasan artikel, dan juga secara ringkasnya kuasa-kuasa ini sangat membantu kami penguatkuasaan dalam menguatkuasakan undang-undang di bawah atas hak cipta. Jadi kalau kita ingat zaman-zaman VHS dulu, VCD, DVD, lupa saya nak buat kaset, kan kita pernah beli pun? Tak pernah. Itu soalan cukup rumah tu. Jadi di sinilah kuasa-kuasa di mana kita gunakan sebenarnya dalam menguatkuasakan, dalam membantu melindungi pemilik hak cipta di Malaysia ataupun pemilik hak cipta dari mana-manalah di luar negara. Okey, slide seterusnya please. Okey, di sini saya boleh kongsi sikit, mungkin rakan saya mungkin akan lebih kupas ni, kita akan bincang antara kesalahan-kesalahan yang memang biasa kita ambil kes di bawah atas hak cipta. Memang clear antaranya membuat untuk jualan atau sewa apa-apa salinan anggaran. So kalau kita buat macam dulu kita burn CD, tiba-tiba kita jual, satu bentuk pelanggaran yang menjadi satu kesalahan jenayah di bawah atas hak cipta. Ataupun kita menjual, menyewakan secara dagangan, ataupun kita display je secara dagangan, pun satu kesalahan walaupun tak ada transaksi jualan pun. Macam kalau kita pergi pasar malam dulu-dulu kan, kita display atas meja, kita jalankan penguasaan lah. Baik. Kemudian sama ada kita mengedarkan salinan anggaran. So sekarang ni mengedarkan ni pelbagai lah. Dulu mengedar secara fizikal, sekarang mengedarkan secara dalam talian pun. Dalam talian. Sharing apa semua, itu pun satu kesalahan sebenarnya, jenayah. Yang paling ditakuti ataupun yang paling biasa kita ambil tindakan lah, ada dalam milikan, jagaan atau kawalan apa-apa salinan anggaran selain daripada kegunaan sendirian dan domestik. Contohnya kalau dalam kereta kita ada satu kotak penuh dengan DVD zaman dulu. Saya jadi ada banyak, adalah apa-apa barang-barang yang berkaitan, itu pun dalam bentuk memiliki salinan anggaran pun adalah satu kesalahan di bawah atas. Jadi selain daripada itu ada banyak lagi, kalau boleh kat sini mempamerkan kepada awam apa salinan anggaran, mengimport, membuat atau milikannya apa-apa perkara yang perekaan. Macam kita pernah ambil kes di mana kalau dulu kita ada kilang cakar optik, kita ada optical disc plant tu. Dan juga kita pernah ambil tindakan berkaitan di CPU ataupun mesin burner tu sendiri, penghasilan semula DVD, VCD secara tidak sah ataupun tidak rompak lah, semudah dia. Dan apa-apa, kalau kita tengok dalam slide saya ni ada beberapa kesalahan lagi lah. Cuma tadi saya terangkan yang secara asas apa yang kesalahan yang biasa kita ambil tindakan secara jenayah di bawah atas hak cipta. Okey, seterusnya. Okey, ini sedikit kalau boleh saya kongsikan sedikit statistik yang berkaitan pengkongsian karya tanpa kebenaran. Ini yang melibatkan secara dalam talian lah. Sebab kita zaman-zaman fizikal ni dah berlalu lah. Susah kita nak nampak lagi lah. Ada tapi tak banyak. Bagi contoh, kita ada terima 3 ujian aduan secara fizikal berkaitan dengan pengkongsian karya tanpa kebenaran. Kebanyakan yang aduan kita terima ni melibatkan karya filem lah. Kita jumpa secara dalam Telegram dan sebagainya. Pada 2021 kita ada 10, di mana secara keseluruhannya kalau kita tengok statistik ni, aduan Facebook, Telegram, laman web, Saikor ni saya akan terangkan sikit apa Saikor. Di mana jumlah besarnya ada sebanyak 53, campur lalunya dan 27. Jadi inilah statistik di mana kita ambil tindakan berkaitan perkongsian karya dalam talian sepanjang 3 tahun ke belakang lah. Okey, seterusnya. Okey, ini antara tindakan kita di bahagian penguasa yang paling boleh katakan selalu kita buat. Of course melibatkan sekatan laman sesawang ataupun kita ada site blocking lah. Maknanya kalau kita jumpa laman web contoh azim.com.my ada berkongsikan filem-filem terkini contohnya. Jadi di sini kita ada kuasa untuk buat site blocking dan kita telah laksanakan. Kemudian juga penurunan kandungan iaitu content removal. Contohlah dalam satu website ataupun platform jualan atas talian. Kita jumpa ada jual contohnya karya-karya yang disyaki cetak rompak. So kita boleh buat penurunan kandungan di situ. Dan ini saya sebut tadi, Saikor, di mana program Cyber Copyright Enforcement, di mana kita baru je launch secara rasminya awal tahun ni, di mana sekiranya ada wakil pemilik hak cipta khususnya berkaitan filem, lebih kepada yang di tempatan lah, sekiranya terdapat apa-apa karya yang dikongsikan secara tidak sah,
secara dalam talian, tak kisahlah dalam apa-apa media sosial, dia akan maklumkan kepada kita dan kita akan ambil tindakan dengan segeralah untuk tindakan pengawasan selanjutnya secara dalam talian. Dan of course yang last but not least berkaitan pidana akta hak cipta 87, saya akan kongsikanlah sedikitlah khusus berkaitan penguasaan. Okey, seterusnya please. Okey, kalau tadi saya sebut tentang site blocking, ini adalah statistik yang kita telah laksanakan, di mana antara yang kita ambil di bawah start daripada 2018 ada 64, 2019 438, 2020 644, 2021 626. Jadi kalau kita tengok trend ni 600 lebih ni, ini zaman kita duduk di rumahan. Betul. Saya baru nak tanya. Ini semasa COVID kan? Ya, 2019. Semasa pandemik tu. Jadi mungkin itu adalah salah satu sebab mungkin. Lebih berleluasa. Mungkin antara yang kita buat dalam site blocking ini adalah statistik yang kita tindakan site blocking kita laksanakan. Okay, next. Okay, ini saya sebut tadi tentang program Cyber Corporate Enforcement, CyCor, di mana in fact sebenarnya kita dah laksanakan pada tahun lepas, cuma dirasmikan pada tahun ini, di mana ada satu bentuk platform kerjasama lah, contoh dengan Kabinet Penguatkuasa BNHB dengan penerbit filem A, B, C dan sebagainya, untuk memberikan maklumat kepada kita, dan seterusnya kita menjalankan tindakan penguasaan secara dengan segeralah. Jadi di sini secara tidak langsung ia boleh bantu mengurangkan kerugian kepada penerbit filem ataupun wakil pemilik hak cipta. Bagi contoh, katalah ada filem yang terkini, katalah hero dia macam sahabat kita ni, Tuan Azam ni, tiba-tiba belum keluar wayang lagi dah dimainkan di Facebook. Kan mendatangkan kerugian kepada penerbit yang telah mengeluarkan banyak modal. Jadi di sini secara tak langsung boleh mengurangkan kerugian. Dan juga secara tidak langsung ada satu usaha KP dan HCP bergabung usaha untuk mengurangkan pelanggaran hak cipta ataupun cipta rompak secara dalam talian lah. Okay, next please. Okay, ini sedikit saya kongsikan tentang apa-apa yang berkaitan pindaan undang-undang yang khusus melibatkan penguasaan. Kalau kita tengok, adalah melibatkan sekatan atas penginputan saluran anggaran 79. Kemudian ada sedikit kita pindah tentang kesalahan-kesalahan macam saya sebut tadi, seksyen 41 yang awal tadi. Kemudian kita ada sedikit tentang pengkomponan untuk makluman penadibah dan ataupun pengkomponan ni adalah satu bentuk denda lah sebagai bukan sebagai ganti, sebagai alternatif kepada kes tidak dibawa ke mahkamah. Jadi compound tu pun adalah yang agak tinggi lah denda yang jumlah yang dikenakan. Kemudian kita ada pindaan tentang anti rakaman kamera. Itu sebab kita kena berhati-hati tuan-tuan kalau tengok wayang mana-mana, jangan rakam apa semua. Dan satu kesalahan, jangan selfie ke nak menunjukkan kita dah tengok dulu cerita ni. Jangan, itu satu kesalahan di bawah atas, dan kita telah ambil beberapa kes sebelum ni. Dan juga yang terkini lah, kesalahan berhubung dengan teknologi penseriman ni memang baru buka masa bulan ni lah. Di mana tentang alat, kalau kita perasan ada kita sebut Android box lah, di mana adalah satu bentuk teknologi penseriman yang boleh mengakses kepada karya-karya berhak cipta yang patutnya dilindungi. Okay, next slide. Tolong. Okay, ini sedikit. Tolong. Okay, ini sedikit statistik kes. Kita ada 305 kes. Minta maaf ada campur sikit dengan bahasa Inggeris sebab saya baru ada presentation lain sebelum ni. Ini ada contoh saya letakkan sini di bawah APD atas perhelongan di bawah label cakra optik. Itu salah satu dulu lah. Undang-undang yang kita kuasakan. Kalau kita perasan kita ada hologram kecil tu pada CD. Kalau beli yang original lah, beli cipta rompak tak ada hologram tu. Jadi kita ambil gunakan di bawah tu. Juga kita ada bawah akta cipta. So total kes kita adalah 305 dan melibatkan sitaan yang agak besar iaitu RM3.1 juta lah. Jadi saya sebut tentang site blocking dan content removal tadi, ini adalah jumlah keseluruhan iaitu 3 tahun belakang ni, tak termasuk iaitu 2055 site blocking dan 1838 content removal. Okay, next. Okay, ini sedikit kerjasama yang kita laksanakan bersama agensi lain, Avia, Astro, Premier League dan sebagainya. Okay, next. Okay, ini yang balik tadi, antara kes-kes yang kita ambil tindakan. Ini kebetulan saya termasuk sekali lah, saya sebut tadi bawa tindakan barang tiran buat acap dagang. Kalau ke atas tu kita ambil di pelabuhan, iaitu barang kosmetik.
dan kita ambil kes melibatkan minuman keras, di mana minuman keras ni dia pakai, dia recycle botol yang lama, dia masukkan kandungan yang lebih rendah kualiti yang mungkin tidak sesuai lah untuk diminum. Kemudian ada kita ambil kes juga tentang software, iaitu kita ambil secara fizikal di mana ada cap dagang yang melibatkan Microsoft. Kalau boleh saya sebutkan, ini bersama dengan wakil pemilik hak cipta lah. Okay, next slide. Okay, ini saya sebut tadi tentang tindakan yang saya ingat ni ialah tindakan kes pertama lah di bawah pembinaan yang baru tentang Tun Haji Penseriman, di mana kita sita di 3 tempat berbeza, di mana dalam kes ini kita telah membuat uji beli dululah. Jadi ini masih dalam siasatan dan sekiranya perkembangan yang berkaitan penawaran dan sebagainya mungkin kita akan share kemudian di platform yang seterusnya. Okay, next. Okay, ada satu gambar lagi. Okay, ini antara lain lah yang kita buat. Saya sebut tadi tentang penguasaan. Yang atas kiri tu ada kita ambil kes melibatkan makanan kucing lah. Makanan kucing pun tiruan. Macam Prof Nazura ni dia memang peminat kucing. Jadi kena berhati-hati lah. Kena melibatkan makanan dan sebagainya. Sementara yang masa zaman COVID tu pun kita ambil tindakan bersama Malaysian Rubber Board tentang apa, sarung tangan getah. Pun yang tiruan. Dan juga yang ni yang biasalah tentang jam tangan dan sebagainya. Next, saya itu saja daripada saya. Terima kasih Puan. Cik Azam, soalan saya, kalau saya ini katakanlah saya ini pemilik hak cipta, katakanlah sebuah buku, saya mendapati hari ini ada orang telah melakukan saling dan pelanggaran kepada hak cipta karya saya. Apa langkah-langkah yang boleh saya ambil pertamanya, sampai ke macam yang sebuan tadi tu? Biasanya kalau untuk melibatkan kita punya amalan dan juga SOP kita, sekiranya ada aduan daripada wakil pemilik hak cipta, dia kena hadir jumpa kita untuk buat aduan. Dan juga syarat utama dia, satu, dia kena buktikan dia adalah pemilik hak cipta ataupun wakil pemilik hak cipta. Caranya adalah dengan sama ada membawa akuan berkanun ataupun affidavit yang menyatakan bahawa dia adalah pemilik karya tersebut. Dan juga karya tersebut memang dilindungi di Malaysia, kena nyatakanlah karya apa, filem ke, seni dan sebagainya. Dan salah satu cara lagi adalah dengan macam Prof sebut tadi tentang voluntary notification, pendaftaran sukarela. Itu pun satu bentuk yang kita terima juga sebagai asas untuk kita ambil tindakan lah. Dan seterusnya, sebelum tindakan penguasaan dijalankan tu adalah kita ada sedikit pembincangan lanjut. Sebagai contoh, kita perlu ada surveillance report, kalau ada uji beli yang telah dibuat, ataupun sekiranya melibatkan aduan yang dalam talian. So kita perlu detail sikit tentang dia punya pautan dan sebagainya untuk kita secure, memastikan keterangan-keterangan tersebut dapat di reserve, disimpan sebelum tindakan penguasaan diambil. Sebab kalau online ni kan, kalau kita silap sikit, benda tu hilang. Jadi dari sudut admissibility, boleh terimaan keterangan untuk tujuan kriminal tu adalah sangat ketat lah untuk kita ambil tindakan dan seterusnya untuk tindakan lebih berkesan untuk penawaran. Jadi maksudnya kalau kita nak berjumpa dengan KPD dan DGP, bukti-bukti kita itu mesti dengan izin yang watertight. Mesti sangat kemas untuk memastikan tindakan yang seterusnya boleh diambil dengan efektif. Betul eh? Sekiranya ada aduan, jangan segan silu, datang jumpa kami di KPD dan DGP dan kita akan guide lah sebagaimana yang berkaitan. Baik. Sebab kalau boleh sikit Wan, sebab untuk since ni melibatkan ni industri perbukuan, kita pun dah lama sebenarnya tak dapat aduan yang melibatkan cetak rompak buku ni. Memang dah agak lama. Tahun lepas atau 2 tahun lepas tak silap saya, di dalam e-pasar yang terbesar di Malaysia, kita dapati sangat-sangat mengejutkan industri perbukuan ni. Buku-buku dicetak rompak, di-scan, dikemas, dan dimuat naik dan dijual dengan harga yang tidak masuk akal. Sebab dia bukannya macam kita satu bentuk penguasaan biasa, contohlah di pasar tiada tanda harga, kita terus ambil tak. Bila melibatkan harta intelek, kita kena ada pemilik harta intelek itu sendiri untuk buat aduan, dan juga dia yang boleh mengesahkan bahawa karya itu adalah milik dia yang telah dicetak rompak ataupun telah ditiru. Dalam masa yang terdekat ini ada apa-apa pendakwaan yang berkaitan dengan pelanggaran dalam
industri buku? Setakat ni saya ingat tak ada. Mungkin ada pun yang kita dalam proses dalam tindakan pembicaraan mungkin melibatkan software dan Android box macam saya sebut tadi dalam bicara, dan mungkin daripada industri buku mungkin boleh lebih proaktif lah untuk berkongsi maklumat dengan kami. Jadi jika ada tuan-tuan dan perempuan yang mendapati ada salinan pelanggaran kepada karya tuan-tuan yang Syabi dan berjumpa dengan Tuan Azim. Boleh. Utamanya, terima kasih Puan Moderator. Saya merasa begitu teruja hadir pada hari ini dan terima kasih atas kesempatan ini. Ya, boleh kita teruskan ke slide saya. Baik. Jadi saya ingin mengambil kesempatan untuk berkongsi beberapa konsep undang-undang di bawah Akta Hak Cipta. Tugas saya ini telah dipermudahkan juga dengan slide daripada Profesor yang terdahulu dan juga Tuan Azim tadi. Ya, jadi slide seterusnya. Tadi pun Prof telah cover bahagian plagiat dan hak cipta. Cuma yang ingin saya tekankan di sini ialah apabila intersection daripada plagiat membawa kepada pelanggaran hak cipta, itu yang hendak dipertekankan dalam model hari ini. Seterusnya, ya, prinsip-prinsip penting hak cipta. Jadi saya ingin tekankan di sini bahawa dua paksi utama hak cipta ini adalah berkaitan dengan hak ekonomi dan juga hak moral. Jadi hak ekonomi tadi juga telah turut dibentang dengan lanjut dari Profesor. Jadi saya ingin menekankan pada tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan hak moral. Ya, seterusnya slide selanjutnya. Tuan Azim juga telah berkongsi berkaitan konsep salinan langgaran. Ya, cuma di sini saya ingin juga berkongsi berkaitan dengan definisi karya seni yang berkaitan dengan karya grafik, fotograf, seni ukir, juga karya seni bina dan juga karya pertukangan seni. Ya, jadi kita akan kaitkan juga dengan section yang selanjutnya. Slide selanjutnya. Di sini juga saya ingin tekankan konsep karya sastra. Ya, karya sastra termasuklah novel, cerita, buku, risalah, manuskrip, karya syair, penulisan lain. Dan contoh keduanya mungkin lakonan, drama, arahan pentas. Mungkin boleh saya bagi contoh pementasan Udar dan Dara contohnya, di mana hak cipta juga wujud pada manuskrip pementasan tersebut. Ya, dan contoh-contoh lainnya yang mungkin saya tidak perlu tekankan di sinilah. Selanjutnya, definisi pencipta. Definisi pencipta di bawah Seksyen 3 Akta Hak Cipta adalah seperti berikut, ya, berhubungan dengan karya sastra. Karya sastra ini adalah penciptanya adalah penulis atau pembuat karya tersebut. Berkaitan, saya tarik juga konsep berhubungan dengan karya seni. Ya, selain daripada fotografi, penciptanya adalah seniman itu sendiri. Ya, dan selanjutnya, slide selanjutnya. Ya, apa karya yang layak mendapat hak cipta? Yang penting di sini mungkin saya dapat tarik perhatian tuan-tuan dan puan adalah berkaitan di bawah Seksyen 7, karya yang berikut adalah layak mendapat hak cipta. Jadi kita tekankanlah berkaitan dengan Hari Buku ini, kita tekankan karya sastra dan juga mungkin karya seni. Ya, karya seni itu termasuk dalam lukisan. Ya, okey, selanjutnya. Okey. Jadi kita sampai kepada perbincangan hak moral. Ya, hak moral ini adalah di bawah Seksyen 25 atau hak cipta. Ada dua paksi utama di bawah peruntukan hak moral di bawah Akta Hak Cipta. Pertamanya adalah di bawah 25(2)A. Di bawah 25(2)A itu dengan izin saya bacakan dulu seksyen tersebut. Ia memperuntukkan bahawa penyampaian karya itu dengan apa cara sekalipun
tanpa mengenal pasti pencipta atau di bawah satu nama selain daripada nama pencipta karya itu. Jadi bila ini berlaku, ianya adalah melakukan satu pelanggaran di bawah Seksyen 252A, ya, yang mana ianya memperuntukkan bahawa tiada seorang pun boleh tanpa persetujuan pencipta atau selepas kematian pencipta wakil dirinya melakukan atau membenarkan pelakuan mana-mana perbuatan yang berikut, iaitu mendakwa bahawa karya tersebut adalah di bawah nama selain daripada nama pencipta karya itu sendiri. Jadi ianya di bawah Seksyen 252A ni ia juga dikenali sebagai paternity right, dengan izin paternity right. Jadi hak pencipta itu wajib dikenal pasti, ya, sebagai pencipta karya itu sendiri. Selanjutnya di bawah 252B memperuntukkan bahawa tiada seorang pun boleh melakukan perosakan, pencacatan atau pengubahsuaian terhadap karya tersebut jika perosakan, pencacatan atau pengubahsuaian itu mengubah dengan jelas karya tersebut. Dan sedemikian rupa dengan munasabahnya boleh dianggap sebagai memudaratkan kehormatan dan reputasi pencipta. Jadi dalam situasi ini, apabila pengubahsuaian itu dapat dirumuskan mengakibatkan kerusakan atau mencacatkan karya tersebut, wujud satu hak di mana hak moral bagi pengkarya tersebut ataupun wakil dirinya selepas kematiannya untuk mengambil tindakan, ya, untuk melindung reputasi pengkarya tersebut. Ya, jadi selepas ini mungkin ada slide saya akan tunjukkan, ada kes yang terkenal di mana seorang pelukis tempatan Syed Jamal mengambil tindakan kepada DBKL. Ya, dan kita akan sampai ke slide selanjutnya. Seterusnya, contoh, saya bagi contoh di bawah Seksyen 252A. Katakan sajak laut ciptaan Kemala tahun 72. Katakan saya terbitkan balik di bawah nama saya. Jadi ianya adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 252A. Ya, sebab hak paternity, hak moral paternity itu memperuntukkan bahawa karya tersebut wajib dikenal pasti sebagai karya Kemala, ya, bukan pengkarya lain, ya. Jadi slide selanjutnya. Jadi di bawah Seksyen 252B, maaf ya, B itu B kecil, ya. Sajak laut juga karya Kemala ini jika diubah suai, katakan saya tukar tajuk jadi samudra, akulah samudra. Jadi kita cacatkan karya ini, jadi wujud hak bagi pengkarya jika sekiranya hidup ataupun wakil kepada pengkarya untuk mengambil tindakan, ya, di bawah Seksyen 252B, ya. Apa yang hendak ditekankan di sini adalah hak ini adalah hak statutory, ya, dia bukan lahir daripada hak kontrak. Jadi dari segi signifikannya itu tinggi, ya, memang diakui sendiri bahawa ini merupakan hak moral yang vested, vested dengan hak statutory, ya. Okey, slide selanjutnya. Okey, bilakah seorang dibenar mengeluarkan semula hasil kerja? Jadi dalam konteks Seksyen 253 ini, jika seseorang telah dibenarkan sama ada melalui serah hak assignment ataupun lesen untuk menerbit mengeluar semula atau untuk melakukan persembahan, ya, dia boleh dibenarkan. Tetapi apa-apa yang dilaksanakan tidak boleh dilakukan dengan mengubah suai, ya, dengan mengubah suai atas karya tersebut. Jika ia berlaku, ia masih lagi akan melanggar Seksyen 252 tadi, ya. Sebagai contoh saya berikan contoh lagu Jentayu, ya, karya sajak arwah Usman Awang, Tongkat Waran, ya, yang telah dilagukan dengan kebenaran. Saya nyatakan dengan kebenaran, di mana penyanyi Sheila Majid dan Nora dan Allahyarham Johan telah mengubah suai untuk menjadikan gubahan lagu. Ya, dalam konteks ini ia dibenarkan. Tetapi jika sekiranya sebarang penyanyi lain, kononnya mungkin saya bagi contoh merapkan lagu ini, yang mungkin akan offend waris. Jadi waris berhak mengambil tindakan. Sungguh pun
sungguh pun karya tersebut telah diserahkan. Baik. Ya, dalam konteks tersebut sungguh pun hak eksklusif ataupun terhadap karya tersebut telah diserahkan kepada pihak ketiga. Waris keluarga masih lagi boleh mengambil tindakan untuk menjaga nama dan reputasi arwah dan juga karya tersebut. Baik. Ya, ini penting untuk kita halusi. Ya, hak tersebut diwarisi. Ya, sungguh pun hak tersebut telah diserahkan kepada pihak ketiga. Ya, okey, baik. Kita teruskan pada slide selanjutnya. Okey, siapakah yang boleh membuat tuntutan bawah Seksyen 25 ini? Jadi pencipta jika sekiranya masih hidup atau selepas kematiannya wakil dirinya, wakil lah, waris lah yang telah mengambil kuasa di mahkamah boleh mengambil tindakan. Ya, boleh mengambil tindakan selepas kematian. Contoh tadi lah, ya, contoh tadi ataupun mungkin contoh katakannya lagu Jentai tersebut telah diubah suai sehingga dianggap menjejaskan reputasi pengkarya dan juga reputasi karya tersebut sendiri. Ianya memberi hak kepada waris untuk mengambil tindakan di bawah 25(2)A tadi, hak paternity dan juga especially di bawah 25(2)B, ya, mencacatkan karya tersebut. Ya, baik. Apa-apa pelanggaran yang mungkin berlaku dalam seksyen berkenaan sesuatu karya boleh diambil tindakan atau jika dia mati atas guaman wakil dirinya sebagai pelanggaran terhadap kewajipan statutory. Ini yang tadi saya tekankan. Baik. Ia merupakan kewajipan pelanggaran statutory. Baik. Ya. Okey, baik. Okey, selanjutnya. Okey, subsection 6 ini memperuntukkan bahawa apa-apa ganti rugi yang didapati bawah seksyen ini oleh wakil diri berkenaan dengan suatu pelanggaran selepas kematian hendaklah turun sebagai sebahagian daripada estate pencipta. Jadi wakil setelah mengambil tindakan, apa-apa ganti rugi yang diterima yang dipapasi akan turun kepada estate. Baik. Sungguh pun pengkarya telah meninggal dunia. Ya. Selanjutnya mahkamah slide sebelumnya. Selanjutnya mahkamah boleh memberi perintah untuk membuat sebarang pembetulan terhadap karya yang telah dirosakkan tadi. Jadi contohnya sekiranya boleh dibuat pembetulan, tapi sekiranya tak boleh, macam contoh kes Syed Jamal nanti di mana arcanya telah diubah suai, dicacatkan oleh pihak DBKL, maka remedi yang diperoleh adalah ganti rugi, termasuk juga ganti rugi teladan. Baik. Ya. Baik. Jadi mahkamah memberi perintah untuk membuat pembetulan. Jadi macam contoh sajak laut tadi, sekiranya saya dah dicacatkan jadi akulah samudera contohnya, maka termasuk dalam perintah mahkamah untuk membuat pembetulan terhadap karya tersebut jika boleh. Ya. Tuan Azam, kalau saya boleh mencelah sedikit kan, kalau macam sekarang ada banyak lagu-lagu dalam YouTube dan sebagainya yang dinyanyi semula. Baik. Contoh saya juga karya Kemala. Karya Kemala jika sekiranya dilagukan dan jika sekiranya wakil keluarga merasakan ini tidak sepatutnya dilagukan, kita akan bertindakan. Baik. Tidak boleh dengan hanya menyatakan. Tidak. Perlu perkara pokok adalah konsen, kebenaran. Jadi secara bertulis. Betul. Tanpa kebenaran. Okey. Sememangnya tidak boleh lah. Baik. Jadi jika terus dilaksanakan, dilakukan ke, mungkin kita rasakan tidak sesuai dengan puisi tersebut, untuk menjaga nama, kita mungkin akan proceed untuk ambil tindakan di bawah 25(2)B. Kerana trendanya sekarang ini semua orang melagukan dengan izin cover song of another puisi atau lagu punya pokoknya kebenaran. Tanpa kebenaran. Itu sebabnya saya bagi contoh lagu Jentayu. Sajak Jentayu tadi, karya Usman Awang, itu dilagukan. Sememangnya saya kenal dengan arwah kedua-duanya lah, Cik Usman Awang dengan Johan. Dulu di UIA. Jadi saya pasti kebenaran telah diperolehkan. InsyaAllah. Jadi tanpa kebenaran sememangnya tidak boleh dilakukan, maka ianya menjadi satu pelanggaran copyright juga.
sebab di perform oleh orang tanpa kebenaran. Tanpa kebenaran. Ya. Baik. Ya, baik. Jadi seterusnya ini adalah prinsip di bawah hak moral lah, mungkin kita boleh skip. Ya. Yang pentingnya adalah ini adalah statutory rights. Ya, hak statutory yang boleh di-enforce oleh pengkarya itu ataupun wakilnya selepas kematiannya, ya. Okey, baik. Seterusnya. Okey, tadi saya ada maklumkan kes berkaitan hak moral yang paling pentingnya hingga setakat kini. Prof, mungkin ada tambahan dari Prof. Yang locus case ni adalah Syed Ahmad Jamal melawan Datuk Bandar Kuala Lumpur. Ya, mahkamah memutuskan bahawa tindakan defendant yang mengubah suai arca milik plaintiff telah menjejaskan hak cipta plaintiff, arca miliknya. Ini terus menjurus kepada hak moral. Hak moral di bawah Seksyen 25 2B tadi, ya, merosakkan, mencacatkan. Dan ini tidak boleh diperbetulkan sebab arca tersebut merupakan satu yang tidak boleh diperbetulkan. Jadi mahkamah tinggi, ya, telah memberi pampasan, termasuk pampasan teladan, ya. Jadi satu kes terkini juga, mungkin yang agak terkini lah, prinsip di bawah Seksyen 25 2B itu untuk hak moral ianya hanya boleh dituntut oleh natural person, ya, seorang individu lah. Ya, dia tidak boleh dituntut oleh syarikat ataupun legal entity. Ya, ianya tidak boleh dituntut sebegitu. Ya, contoh dalam kes ini, plaintiff merupakan sebuah syarikat perunding telah menuntut hak milik hasil karya plaintiff lukisan M&E, lukisan mechanical engineering. Mahkamah untuk suatu projek, ya, mahkamah memutuskan atas hak cipta hanya mengakui hak moral berkaitan hasil kerja pencipta individu, ya, natural person lah, kita, dan bukannya sebuah syarikat. Ya. Jadi slide selanjutnya jika ada masa lagi. Jadi cuma saya bagi satu table lah, ya, pihak yang berkaitan, ya, pihak yang menuntut di bawah cara civil merupakan pencipta dan waris di bawah hak moral tadi, ya, mungkin dari segi jenayah tadi Tuan Azim telah memberi taklimat tadi, pengawal hak cipta lah, di bawah hak cipta. Jadi pihak yang dituntut adalah pihak yang melakukan kesalahan di bawah Seksyen 25(2) atau hak cipta tadi, di bawah hak moral tadi lah, sama ada 2A ataupun 2B tadi, ya. Jadi yang akhir sekali merupakan pihak di bawah tindakan jenayah adalah Seksyen 41(1)A hingga H yang tadi Tuan Azim telah huraikan. Jadi remedy civil kebiasaannya kita boleh minta injunksi lah jika pelanggaran itu adalah satu pelanggaran yang besar. Apa yang kita boleh tuntut adalah bayaran ganti rugi lah, dan juga pembetulan tadi jika perlu. Dan di bawah remedy jenayah adalah di bawah Seksyen 41(2) lah. Dan juga tadi Tuan Azim juga telah menyatakan boleh tindakan compound, ya, jika diteruskan. Slide selanjutnya. Ini merupakan kesalahan tadi Seksyen 41, dan selanjutnya lagi ya, selanjutnya ya lagi. Ini penalty ini merupakan satu penalty saving clause lah saya rasa. Jika sekiranya kesalahan tersebut tidak nyatakan secara terperinci di bawah Seksyen 41, maka denda yang dikenakan bahawa sebarang kesalahan merupakan RM10,000 dan tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Jadi mungkin dari segi argumennya Prof, sama ada penciplak itu fall under this atau tidak, sebab Seksyen 41 ada menyatakan yang membuat, mengedar, menjual. Jadi mungkin ada sikit saya tak katakan ada sikit lakuna ke whatnot, tapi yang ini merupakan saving penalty je lah. Mungkin dari segi pemplagiat itu falls under this, tidak ada lagi authority setahu saya Prof, di mana ianya terus menjurus kepada 43. Ya, wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Tuan Azam di atas informasi yang sangat berguna sebentar tadi. Kalau saya boleh tanyakan Tuan Azam, bagaimana macam negara-negara lain dalam mereka menangani isu plagiat dan juga when it comes to the moral rights itu? Kalau boleh kongsi sedikit pengetahuan. Dengan izin, yang penting di sini adalah values kita. Yang ingin saya tekankan di sini, jika values kita tinggi, kita tidak akan mencuri. Isu ini tidak akan wujud. Ya, saya katakan wujud sebab jika values kita sendiri tinggi, tidak akan buat sebegini. Sebab plagiat ini merupakan satu euphemism yang pada saya ini merupakan pencuri ataupun rompak idea. Itu pokoknya. Ya, mungkin pertama ya, saya ringkas. Mungkin yang keduanya adalah perlu ada penulis dan pekarya perlu cakna lah ya akan hak masing-masing. Sungguh pun ianya diplagiat pada publication yang kecil, tapi perlu tampil dan ambil tindakan supaya perkara ini disebarkan dan greater awareness dengan izin dapat dikongsi. Ya, wallahualam. Ya. Dengan izin juga menjadi presiden kepada yang lain-lain agar mereka takut untuk terus melakukan plagiat. Ya, benar. Jadi kita perlu war-warkan hak ini. Jadi pengkarya perlu tahu akan hak masing-masing di bawah 25A dan B. Dan juga waris. Waris juga perlu tampil jika sekiranya ia mencacatkan reputasi karya dan juga pengkarya tersebut. Baik. Ya, bukan sewenang-wenangnya dapat diubah suai atau di-perform di mana-mana. Media. Sangat menarik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pembentangan daripada ketiga-tiga panel kita pada hari ini. Kalau boleh saya tanyakan, ada sebarang komen ataupun soalan daripada laman sosial kita? Okey. Cik Muhammad Nazri Muhammad Jaafar, Assalamualaikum. Dalam menggunakan bahan dari public domain, dengan izin ya, seperti Wikimedia Commons, apakah klausa yang dinyatakan share alike? Adakah kena guna gambar foto atau rajah tanpa membuat apa-apa perubahan atau tambahan? Cik Muhammad Nazri dari UTM, mungkin ada yang nak jawab? Mungkin Prof? Boleh Prof nak beri pandangan sedikit sekali lagi? Boleh saya tengok soalan balik tadi? Okey. Dalam menggunakan bahan dari public domain, apakah klausa yang dinyatakan share alike? Adakah kena guna gambar foto atau rajah tanpa membuat apa-apa perubahan? Mungkin dalam public domain itu ada klausa itu dinyatakan share alike. What does it mean by share alike? Tak pasti ya? Saya sebenarnya ini saya rasa pernah jumpa tak Prof? Begini. Dia saya rasa bila disebut apa tadi share commons tadi, mungkin ni merupakan adalah selalu kita ada isu berkaitan dengan copyright, tapi this is I think minta maaf, kita nanti lebih kurang isu-isu berkaitan dengan copyleft ataupun common creative common. Sebab dia terletak kat situ kan, maknanya macam ni kalau kita ambil katalah seseorang telah ataupun sesuatu institusi ke seseorang ke dia kongsi hasil karya dia ada secara atas talian dalam website, saya kata okey boleh share dengan orang lain. Ya, boleh share dengan orang lain, maknanya dengan kata lain bahawa mereka boleh berkongsi tanpa membuat keuntungan dari segi komersial. Ya, kalau apabila dia mendapat keuntungan komersial itu dia ada isu lain. So Creative Commons ini sebenarnya kalau saya dengar tadi Tuan Azam selalu sebut berkaitan dengan statutory rights. Ya, statutory rights maknanya hak yang boleh restitute, manakala Creative Commons ataupun copyleft ini adalah hak yang diberi oleh perjanjian atau kontrak. Maknanya apabila kita nak guna pakai tu tak kisahlah. Dia kata kalau you boleh pakai, kalau kata dibenarkan kita pakai kerana adanya agreement atau perjanjian Creative Commons tadi, maka dia boleh pakai seperti yang ada, tak payah ubah. Dia boleh pakai seperti yang ada pun sebab ia telah diberi orang kata kebenaran. Yang penting ya, apabila kita cakap tadi tak kisahlah Tuan Azim ke Tuan Azam ke cakap, yang penting perlu ada kebenaran, perlu ada kerelaan, perlu ada persetujuan daripada pemunya ataupun pencipta asal. Kalau ada je tak ada masalah. So macam mana kita tahu bahawa mereka telah beri kebenaran ialah melalui yang paling jelas ialah melalui agreement lah.
So bila Creative Commons itu dia kata okey boleh pakai je lah seperti yang dia telah nyatakan tu. Ya. Okey. Itu pandangan saya lah kalau betul lah soalan tadi. Baik. Terima kasih Prof. Doktor. Ada lagi soalan? Tak ada? Baik. Ada lagi satu? Baik. Dari Cik Puan Yasmin Oi, apakah keberkesanan Turnitin dalam mengesan plagiat dalam penulisan bahasa Melayu? Sebenarnya sangat interesting juga, menarik, Doktor. Baru-baru ni saya terjumpa satu penulisan macam mana pelajar boleh menang, maksudnya walaupun pensyarahnya menggunakan Turnitin, walaupun karya itu adalah karya yang diplagiat, peratusnya itu masih sangat rendah. Mereka telah berjaya menjumpa satu cara untuk mereka memenangi against Turnitin. Dengan erti kata lainnya, apa mereka buat adalah contohnya perkataan, contoh ya, Dewan Bahasa dan Pustaka diletakkan contoh huruf I di depan D, I di depan B, I di depan P, tetapi dalam warna putih. Jadi bila dimuat naik ke dalam perisian Turnitin itu tidak dapat dikesan dan peratusan plagiatnya itu sangat-sangat rendah. Bagaimana Prof keberkesanannya? Kalau ada anak-anak pelajar kita yang sangat cerdik begini, silakan Prof. Okey. Jawapan saya ada dua ya. Kalau seperti tidak ada helah. Ini jawapan yang tidak ada helah. Maknanya guna bahasa Melayu masuk aja dalam sistem. Sebenarnya ya, kalau menulis dalam bahasa Melayu, kemudiannya kita semak dengan Turnitin, kita lebih senang bebas daripada plagiat. Walaupun kita buat plagiat. Sebabnya kan seperti saya kata tadi lah, berlaku je terjemahan terus ke terjemahan yang kita ubah, tapi kita tak nyatakan sumber. Jadi bila dimasukkan dalam Turnitin dia macam ni, Turnitin tu dia berasaskan kepada bahan yang ada secara atas talian. Ya, jadi bila tidak ada orang pernah menulis dalam bahasa Melayu, maknanya dia tak boleh nak tangkap lah daripada dia tak boleh tangkap. Maknanya walaupun dia melakukan tu saya kata keberangkalian bebas ya, plagiat dengan menggunakan bahasa Melayu lebih mudah daripada bahasa Inggeris ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi bagaimanapun ada juga yang memang dah ada dalam bahasa Melayu. Contoh ini saya cerita berkaitan dengan undang-undang sebab saya daripada Fakulti Undang. Sebab Fakulti Undang ni banyaknya sumbernya dalam bahasa Inggeris kan. Okey, kalau mungkin kita pengajian bahasa ke atau pengajian sastra dan sebagainya itu mungkin berlainan lah ya. Okey, kalau untuk soalan yang dengan helah tadi. Kalau dengan helah tadi itu memang bak kata orang negeri tak pek nak nolong dah. Ya, pasalnya memang dia mengelah, dia helah ni tanya Tuan Azam tu nak masuk penjara, nak kena hukum bunuh pun boleh lepas kalau gunakan helah-helah tu. Penuh dengan helah. Ya, tu helah kan. Ni bukan madah berhelah, ini helah betul-betul kan. Itu yang jadi masalah je. Itu pandangan saya lah Puan Adibah. Ya, baik Prof. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sangat menarik diskusi kita pada pagi ini. Pembentangan yang penuh informasi daripada ketiga-tiga pembentang kita, Prof. Dr. Nazura, Encik Azim Nazuri, Encik Ainul Azam. Baik, secara tuntasnya sesi pada hari ini kita sebagai pengguna, kita sebagai pemunya karya, kita mesti mengetahui hak kita, ketahui badannya yang berkaitan, ketahui aktanya yang berkaitan macam tadi Tuan Azam sebut Seksyen 25A dan B, agar akhir sekali kita dapat mendapat penyelesaian yang paling baik sekali dalam apa-apa isu yang berkaitan dengan plagiat ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kami ucapkan terima kasih banyak-banyak. Kita terima kasih kepada kesemua panel kita yang sudi bersama kita pada hari ini. Besar hati kita. Sekali lagi jutaan terima kasih, dan bagi yang belum like dengan izin dan juga belum kongsikan sesi kita pada hari ini, anda boleh berbuat sedemikian sekarang. Dan jangan ke mana-mana, kita ada rehat sedikit dan kita akan sambung dengan sesi yang kedua
dan yang ketiga dalam sedikit saja masa lagi. Sekian saja dari kami di studio dan Prof bersiaran dari rumah. Kita ucapkan terima kasih kepada semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menawarkan kursus yang berkualiti dalam bidang bahasa, sastra dan penerbitan untuk jabatan sektor awam, swasta, individu, penulis, editor dan masyarakat umum. Kami komited membangunkan sumber manusia di BP yang sedia ada secara sistematik dan terancang serta menepati keperluan sebenar mengikut peringkat kerjaya dan kompleksiti kerja yang dilaksanakan. Kami juga sentiasa berusaha membina jaringan kerjasama kebahasaan, kesusasteraan dan penerbitan dengan institusi dalam dan luar negara. Di sini kami menyediakan kursus dan latihan dalam tempoh pembelajaran yang anjal serta persekitaran yang kondusif untuk semua sektor dan peringkat masyarakat. Kami menawarkan kursus kemahiran peringkat sijil, diploma dan diploma lanjutan dalam bidang editorial serta peserta akan ditauliahkan setelah tamat pembelajaran. Akademi DBP menyediakan 16 kursus yang merangkumi pengajaran Bahasa Melayu, Sastra dan Penerbitan. Kursus Bahasa Melayu untuk penutur asing akan memberikan pendedahan kepada 4 kemahiran asas, iaitu mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Kursus Pembinaan Munshi Dewan memfokuskan bidang bahasa, sastra dan tulisan Jawi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke Akademi DBP. Anda hari ini akan Kursus penciptaan pantun, lirik lagu dan puisi